Salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video ini. Dalam video kali ini, kami akan membentangkan berkenaan tugasan kami yang bertajuk Pembangunan Pendidikan khususnya di Malaysia melalui modul VKMB 1011 Pembangunan Masyarakat. Untuk makluman, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, termasuk saya sendiri, Medkatu Simpong dengan nombor metrik 276525, Puan Kristela Kinding, Encik Muhammad Kayan bin Kamarudin, Encik Rizwan bin Maklin dan Puan Veronica Berman. Secara keseluruhannya, video pembentangan ini mengemukakan secara menyeluruh berkenaan konsep pendidikan yang diamalkan di Malaysia mengikut peringkat umur setiap individu yang bergelar warga negara. Selain mengupas lebih lanjut berkenaan masalah ataupun kekangan dalam perkembangan institusi pendidikan dalam negara, halangan dan cabaran yang dihadapi menerusi pendidikan boleh diperbaiki dari masa ke semasa selari dengan kemajuan sains dan teknologi. Dan juga kami akan memberikan serba sedikit cadangan untuk penambahbaikan melalui pembangunan pendidikan. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan suatu proses pengajaran dan pembelajaran ataupun lebih dikenali sebagai proses PNP. Ianya melibatkan transaksi komunikasi, perhubungan secara langsung atau tidak langsung dan interaksi di antara individu kepada individu lain ataupun dalam sesuatu kumpulan. Pembangunan pendidikan di Malaysia diterajui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Kementerian Pelajaran. Penubuhan kementerian ini adalah bertujuan untuk membangunkan sebuah sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia agar setiap individu di dalam negara boleh memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan memenuhi aspirasi negara. Saya Kristela Kinding, nombor matriks 276514. Di sini saya ingin menerangkan tentang konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sedar untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar, mengajar dan proses pembelajaran agar pelajar secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keagamaan dan berguna bagi bangsa atau negaranya, serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sistem pendidikan di Malaysia meliputi pendidikan daripada prasekolah hingga ke pengajian tinggi. Pendidikan prasekolah menerima masuk kanak-kanak yang berumur daripada 4 hingga 6 tahun. Kemasukan ke prasekolah dibuka kepada kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah. Namun begitu, penubuhan tadika oleh pihak swasta amat menggalakkan. Pendidikan rendah yang terdiri daripada sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan menerima masuk kanak-kanak yang berumur daripada 7 hingga 12 tahun dan bersekolah mulai daripada tahun 1 hingga tahun 6. Sekolah menengah umumnya merupakan kesinambungan daripada pendidikan rendah, melibatkan umur 13 hingga 17 tahun dan para pelajar belajar mulai daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Pendidikan menengah yang diadakan terdiri daripada sekolah akademik biasa, sekolah teknik dan vokasional dan sekolah kebangsaan agama. Selepas tamat tingkatan 5 dan lulus sijil pelajaran Malaysia, para pelajar boleh membuat pilihan sama ada menyambung pengajian ke tingkatan 6, matrikulasi atau pengajian diploma di pelbagai institusi pendidikan di Malaysia seperti politeknik atau college. Pendidikan lepas menengah pula, setelah lulus daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas, pelajar boleh melanjutkan pengajian yang lebih tinggi seperti universiti awam tempatan atau swasta. Malaysia adalah sebuah negara yang sering melakukan perubahan dan perencanaan kurikulum sesuai dengan perkembangan politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan perkembangan pendidikan lokal dan internasional.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Kayan bin Kamarudin, nomor pelajar 276769. Di sini saya ingin menerangkan masalah pembangunan pendidikan. Pelan pembangunan pendidikan telah dirangka bagi menghadapi cabaran abad ke-21 berdasarkan dasar dan laporan terdahulu. Antara isu pembangunan pendidikan ialah pembestarian sekolah. Pembestarian sekolah diilhamkan apabila pemimpin-pemimpin kita melihat perkembangan ICT di seluruh dunia yang turut mempengaruhi Malaysia. Cabaran utama proses pembestarian sekolah ini ialah melatih guru dan murid agar berkemahiran dalam bidang ICT. Di samping itu, negara perlu untuk membangunkan satu sistem ekonomi yang berasaskan pengetahuan atau ke-ekonomi bagi menghadapi persaingan dengan negara lain. Cabaran tersebut menuntut agar negara membangunkan sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri kewoke, celik dan mahir dalam ICT, mampu bersaing pada peringkat tempatan dan pada peringkat global, bahkan memiliki jati diri dan daya saing yang tinggi, selaras dengan perkembangan era dunia abad ke-21 yang sangat mencabar ini. Selain itu, satu lagi isu pendidikan ke-21 yaitu kesan daripada ledakan globalisasi dunia serta pendedahan ICT, khususnya internet kepada para pelajar sama ada di sekolah, rumah atau di cyber telah meletakkan pelajar ke dalam dunia tanpa sekatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizwan bin Maklin, nomor metrik 276685. Ingin mengupas lebih lanjut mengenai tajuk tugasan kami, pembangunan pendidikan, khususnya di Malaysia. Modul WKMB 1011 pembangunan masyarakat, yaitu halangan dan cabaran. Halangan. Memasuki tahun 2010, telah menjadi sistem pendidikan di Malaysia bergerak seiring dengan keperluan semasa di mana masyarakat juga turut berubah disebabkan oleh arus pemodenan serta globalisasi yang mana sehingga kini Malaysia masih lagi meneruskan kesinambungan terhadap sistem persekolahan pelbagai aliran, iaitu makan sekolah kebangsaan Cina dan sekolah kebangsaan Tamil. Halangan ini menjadi isu-isu di mana sistem persekolahan dibincangkan dan menjadi perdebatan yang mana akhirnya tiada jalan penyelesaian yang dilakukan untuk mengubah sistem persekolahan pelbagai aliran ini terhadap sekolah baru. Isu ini merupakan isu yang sangat sensitif untuk masyarakat Malaysia yang mana berbilang bangsa hidup di Malaysia ini, kerana bukan mudah untuk mendapat persetujuan daripada masyarakat yang mana mempunyai pendapat dan kepentingan berbeza-beza. Namun begitu, kewujudan sekolah yang pelbagai aliran ini adalah satu halangan untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana akan menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia. Kini ia sudah tidak lagi relevan digunakan sekiranya ia masih diteruskan, maka hubungan antara masyarakat Malaysia akan semakin pudar. Hal ini kerana sekolah merupakan tempat permulaan masyarakat Malaysia berbilang bangsa bertemu untuk saling mengenal satu sama lain. Murid-murid serta pelajar dapat menjadikan sekolah sebagai asas permulaan membina hubungan baik sesama mereka serta dapat beremah mesra, bergaul, bersukan dan merapatkan silaturahim. Cabaran dalam kegiatan dunia abad ke-21 menikmati kemajuan sektor teknologi, maklumat dan komunikasi. Bidang pendidikan khususnya di negara ini terus berhadapan dengan pelbagai cabaran yang perlu dilihat dengan rasa tanggungjawab oleh semua pihak. Sekiranya cabaran-cabaran ini tidak dapat ditangani dengan cara yang betul, akan menimbulkan pelbagai-bagai isu kemanusiaan sejagat
terhadap pelbagai cabaran dalam pembangunan pendidikan di Malaysia yang timbul akibat kesan globalisasi dan transformasi. Sama ada cabaran ini wujud disebabkan oleh hasrat kerajaan sendiri maupun dari kemajuan sektor teknologi maklumat dan komunikasi dunia. Malaysia ke arah pendidikan bertaraf dunia yang telah diilhamkan Yang berbahagia Tun Abdul Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri, di sidang kemuncak pada tahun 2004, beliau menyatakan membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia merupakan agenda kerajaan saya. Pendidikan bertaraf dunia merupakan wahana penting bagi mencapai hasrat wawasan 2020 yang mana menjadi rakyat Malaysia maju dan saintifik. Dilihat pendidikan bertaraf dunia bermaksud kemampuan dan pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan untuk memelopori perubahan serta kemajuan dimensi, iaitu pembangunan tenaga manusia, kecemerlangan budaya fikiran dan intelektual dan kejayaan meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi untuk mencapai status pendidikan bertaraf dunia, sekaligus membentuk kepada pembangunan pendidikan pihak kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi perlu mengambil langkah-langkah menyeluruh untuk memastikan hasrat ini tercapai. Selain itu, pihak Kementerian Pelajaran juga perlu mereformasikan pelbagai aspek pendidikan di semua peringkat seperti kualiti pengajaran, perkhidmatan kurikulum, penilaian dan persijilan kualiti, tenaga pengajar dan sebagainya, yang mana mampu membentuk untuk membangunkan sistem pendidikan yang lebih cemerlang. Seterusnya adalah cadangan untuk mengatasi halangan dan cabaran. Pertama, program atau bengkel untuk guru-guru. Dalam hal ini, kerajaan boleh mengadakan pelbagai program yang boleh meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keupayaan guru serta memperkenalkan strategi atau pendekatan baharu penyelesaian masalah supaya guru boleh menyesuaikan diri dalam sebarang perubahan sistem pendidikan. Kedua, bersifat profesional dan peka dengan segala perkembangan pendidikan untuk menjadi pendidik yang profesional. Seorang guru perlu peka terhadap inisiatif pendidikan yang terkini. Guru yang profesional juga sentiasa mengikuti perkembangan terhadap kajian-kajian lampau dan terkini bagi mengemaskini pengetahuan dan kemahiran guru. Salam sejahtera, saya Veronica Berman, nombor metrik 276720 akan membentangkan cadangan pembangunan pendidikan di Malaysia. Pertama, penambahbaikan prasarana dan keceriaan pusat sumber sekolah, iaitu dengan mengadakan sebuah pusat sumber sekolah yang lengkap dengan beberapa kemudahan asas yang penting supaya dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya di samping lebih mudah dan selesa digunakan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran, menambah bilangan bahan bacaan dan rujukan di perpustakaan selaras dengan fungsinya sebagai gedung ilmu dan sumber rujukan para pelajar, menambah pelbagai bahan bantu mengajar yang berkualiti, mudah digunakan, mudah disimpan, menarik, tahan lama serta serbaguna sesuai dengan sukatan pelajaran masa kini. Kedua, memperbaiki kualiti sistem peperiksaan. Adalah penting langkah dan strategi pembaharuan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bagi memperbaiki dan meningkatkan kualiti sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan yang dibentuk bukan sahaja perlu menguji kebolehan akademik semata-mata, tetapi keseluruhan aspek perkembangan dan kualiti serta potensi pelajar sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Peperiksaan yang menekankan kepada kecemerlangan akademik semata-mata tidak memberi gambaran menyeluruh terhadap perkembangan pelajar. Selain itu, langkah-langkah perlu dibuat bagi memperbaiki kualiti dengan menekankan aspek-aspek kognitif dengan menguji kebolehan pelajar dari segi pemikiran kritis, rasionaliti, logik, pertimbangan, ketepatan fakta, penyelesaian masalah, aplikasi,
membuat penilaian, dan sebagainya. Apa yang dapat kami simpulkan daripada tugasan ini adalah perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pendidikan dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Guru seharusnya memainkan peranan dalam memastikan setiap aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi impak yang menyeluruh kepada perkembangan pelajar. Berdasarkan maklum balas melalui persepsi guru, beberapa aspek perlu diberi penekanan bagi meningkatkan tahap kualiti aktiviti pendidikan harian. Penilaian terhadap kualiti aktiviti pendidikan penting dalam menentukan tahap kualiti program yang ditawarkan. Kerjasama dan usaha dari pelbagai pihak akan dapat membantu dalam merealisasikan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 untuk meningkatkan kualiti pendidikan, justru membantu para pelajar untuk berkembang secara menyeluruh. Dalam menuju ke arah pendidik dan pendidikan bertaraf dunia, setiap lapisan masyarakat maupun individu haruslah memainkan peranan masing-masing. Kita perlu bekerja sama dan berganding bahu dalam melaksanakan dan merealisasikan wawasan negara demi untuk melahirkan insan yang berilmu, bertanggung jawab, inovatif, kreatif, progresif, dan berakhlak mulia selaras dengan falsafah pendidikan negara. Sebagai golongan bukan pendidik, kita janganlah meletakkan seluruh tanggungjawab ini kepada golongan pendidik saja, tetapi haruslah memberikan komitmen yang menyeluruh dan bersepadu. Sekian daripada kami. Hingga berjumpa lagi di tugasan akan datang. Sekian dan terima kasih.